Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, buka muka surat 212. Okey, so kita masuk tajuk baru iaitu bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, dalam topik ini awak akan belajar tentang serakan dan tentang sukatan serakan. Okey. So, kita imbas semula topik ini. Dalam topik ini awak akan belajar mode, median, mean, nilai ekstrim. Topik-topik ini telah pun awak pelajari semasa di tingkatan 2. Semasa tingkatan 2. Sukatan kecenderungan memusat semasa tingkatan 2. Saya harap awak rujuk balik buku tingkatan 2. Ingat sebab SPM ditanya daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tak ada alasan tak belajar masa tingkatan 2. Tak ada alasan. So benda ni kita akan ulang semula belajar semasa tingkatan 5. Jadi masuk semua ni, konsep ni patutnya tidak perlu diterangkan lagi. Sebab dah belajar masa tingkatan 2. Okey, kita rujuk pada muka surat 212. Apakah yang dimaksudkan dengan serakan? Apakah yang dimaksudkan serakan? Okey, kita tengok gambar rajah yang sebelah kiri ni. Sukatan serakan kita memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey. Satu set data ditaburkan. Okey, ini kita panggil plot titik. Okey, ini kita panggil plot titik. Ini kita panggil plot titik. Okey. Plot titik. Okey, kita tengok taburan ini. Ini contohlah taburan bagi markah matematik. Bagi markah matematik. Okey, katakan titik 1 ni, okey, markah berapa orang? 2 ni ada 4 orang. 3 ada 2 orang. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Markah 10 tak ada orang. Okey, tak ada yang dapat markah 10. Okey. So kenapa dia memberi gambaran bahawa data ni ditaburkan? Maksudnya umpama kita pasir, kalau kita tabur berselerak tak? Pasir kan? Kalau kita tabur berselerak tak? Berselerak tak kelas? Okey. Tak dengar pun suara? Okey, so sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Dia memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil. Julat yang kecil. Kalau serakan tu besar, jika dia mempunyai julat yang besar. Okey, contoh yang pertama ni ialah julatnya kecil 1 hingga 10. So dia punya serakannya kecil. Okey, kalau kita tengok yang sebelah kanan ni. 1 hingga 30.
1 hingga 30, maka serakannya adalah besar. Dan dia mempunyai julat yang besar. Julat yang besar. Okey. Okey, so kita tengok sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif, iaitu yang ada kuantiti lah, seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey. Yang ini kita akan belajar sekejap lagi. Taburan data ialah berbeza bagi setiap serakan data. Okay, bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas atau sebaliknya. Okay, so apa yang kita nampak tadi, contoh macam tadi taburan 1 hingga contoh kat sini 1 hingga 45. 1 hingga 45 data diserak lebih luas. Sebab apa? Beza dia ialah cerapan yang besar tolak cerapan yang kecil. So 45 tolak 1 dapat 44. Okay, tapi kalau data diserak lebih kecil, so contohnya data yang terkumpul, data tu daripada 1 hingga 15. Jadi data tersebut tolak je 15 tolak 1, jadi data tersebut diserak lebih kecil. Okay, kita akan belajar ni sebab apa? Sebab kita nak tengok, kita nak imbas balik topik ini dalam susunan kita akan banyak belajar lagi. Jadi awak kena bezakanlah nanti apa yang awak belajar ni ada kaitan dengan julat. Ada kaitan dengan julat antara kuartil. Okey, buka buku teks muka surat 213 contoh 1. Okey, kita masuk contoh 1. Tadi kita berkenalan dengan surat serakan data. Okey, buka muka surat 213. Okey, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Okey, nampak ni? Okey, data tak terkumpul. Dia tak kumpul dalam jadual. Dia berserak lah kat sini. 52, 60, 62, 47. 55, 48. Bagi setiap murid tu ditimbang, lepas timbang dia buat catatan. Masukkan satu data. Okey, ni data yang pertama. Ni data kedua, data ketiga. Sehinggalah yang terakhir, pelajar terakhir berat dia 72. Okey, soalan tanya nyatakan beza jisim. So beza jisim ialah dah tentulah jisim yang terbesar. So dalam data ini jisim yang terbesar adalah 79. Kemudian jisim yang terkecil ialah 47. Okay, jadi beza jisim ialah 79 tolak 47 sama dengan 32. 32 kilogram. Okay, itulah dia beza jisim. Okay. Seterusnya, okay, kalau tak faham bagi tahu tanya terus tanya. Boleh interrupt. Kalau saya laju bagi tahu. Okey, kemudian kita tengok contoh 1 soalan B. Okey, Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm, sampel serangga terpanjang. Okey, nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Okey, saya nak semua rujuk buku teks muka surat 213 tu. Okey, cuba awak tengok dekat plot ini. Raja plot ini, plot titik ni. Okey, yang paling kecil tu yang mana satu? 3. Okey, kalau kita tengok dari jauh, nampak macam 3 kan? Okey, tengok saya klik gambar ni.
Okey, gambar ni, cuba awak tengok, kita besarkan gambar ni. Okey, nampak tu? Okey, gambar ni. Dia tak sampai, dia lebih 3, betul tak? Kalau kita tengok, dia sebenarnya 3 perpuluhan. Ni nampak ni? Dia adalah 3,1. Betul? Okey, seterusnya yang terpanjang ialah yang dekat-dekat dengan 7 ni. Kalau kita tengok dekat-dekat dia adalah 6.8 ni. Kalau kita buka balik, kita tengok dia adalah 6.8. Okey, jadi berhati-hati semasa membaca data. Jadi beza size ialah kita tolakkan. Okay, so beza size mestilah yang terpanjang tolak yang terkecil, iaitu 6.8 tolak 3.1. Sama dengan 3.7. Okey? Ada soalan? Tak. Tak ada. Okey, bagus. Okey, seterusnya buka muka surat 216. 216. Kita pergi kepada ransangan minda 2. Okey, kita tengok apa yang dia buat kat sini. Okey, bagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulan 4 dan bulan 5. Okey. So markah dia 32, 35, 35, 39, 41, 41, 42, 44. Okey. Kemudian bulan 5 pula 34 sampailah 77. Okey, jadi sekarang ni awak kena sediakan okey, yang ini kita panggil plot batang daun. Yang ini kita panggil plot batang daun. Sebab soalan dia minta plot batang daun. Tadi plot titik, beza plot titik dengan plot batang daun. Kalau plot titik tadi, rujuk balik sebelah tadi. Dia titik-titik ni. Titik-titik dikumpul data, susun nombor 1 hingga 8 tadi. Kemudian dia buat, tengoklah bilangan data tu ada berapa, dia buat dalam bentuk titik. Okay, tapi kalau yang ni dia panggil plot batang dan daun. Plot batang dan daun. Okey, apa yang dikata plot batang dan daun tu ialah tengah-tengah ni batang lah. Okey, batang ni okey, so kat sini 3 ni maksudnya pangkal 3 lah. 31, 32, 4 ni pangkal 4. 5, 50 lebih, 6, 60 lebih, 7, 70 lebih. So tolong saya, bantu saya senaraikan kalau bulan 4 yang start daripada 30. Okay, sebutkan 30 berapa dia mula? 32. 32. 5. 5 ada 2 kan? 35. Lagi? 9. Dan lagi? Tak ada. Kan? Tak ada kan? Okey, kemudian kalau dalam ni kita susun daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kiri ke kanan, so saya kena padam balik 2 dengan 9 ni kat sini. Okey, seterusnya 4. Kalau bulan 5, nanti bulan 5 kemudian. Okey, 4 pula. 4 apa? 4, 1. 1 ada berapa? 2. 2. Lagi? 2. 2 ada berapa? 1. 1. Lagi 43. Ada 3. Okey, 44. Ada 2. Lagi 46. 8, kemudian 44.
Ada 49? Okey, ada. Terbit pula. Okey. Kemudian 5 pula. 5. 1. Lagi. Lagi apa? 3. 4. 4. 6. 8. 8. Okey, 60. 61. 60 lebih ada lagi? Tak ada. Tak. 70 lebih? Tak ada. Tak. Okey. Okay, kemudian kita pergi bulan 5 pula. Okey, start daripada 30 lebih. 34. 39. 4 pula. 40. Ada 2. 40. Kemudian 43. Kemudian 46. 49. Okey, kemudian 50. Cikgu, Ya? yang tu 38. Yang mana? Yang Pertama. ujian bulan Mei tu. Oh, sorry. Dia 8 38. Okey. 8 Okey, terima kasih, betul kan? Okey, kemudian bulan 4 tadi, bulan 5, 49. Okey, kemudian 50, 52, 53, 55, 55 ada 3. 55, 59. Kenapa kita buat ni? Saya nak kena tunjukkan satu-satu. Ada sebab kenapa saya nak tunjukkan. Okey. Kemudian 63, 65, 66, 68, 69. Kalau saya salah beritahu Kemudian 71, 73, 75, 77. Okey, so maknanya nampak bulan 5 ada peningkatan kat situ, ada markah 70 lebih. Okey, jadi daripada gambar rajah ini kita plot batang dan daun di bawah ni, di sini kita nampak kat sini kita boleh nampaklah pencapaian mana lebih baik. Bila kita dah buat sesuatu, kalau kita tak susun berselerak macam data sebelah ni, kita tak nampak siapa paling tinggi, mana markah yang paling banyak. Jadi pencapaian kat sini mana yang lebih baik? Pencapaian bulan Mei lah. Pencapaian bulan Mei adalah lebih baik. Kenapa? Sebab apa bulan Mei adalah lebih baik daripada bulan 4? Markah lagi tinggi. Markahnya lebih tinggi. Ramai yang dapat markah 70 lebih. Yang dapat markah 30 lebih tak ramai. Ada 2 orang aja. Tapi kalau bulan 4, markah paling tinggi 61. Kalau 30 lebih pun ramai. Jadi kat sini kita boleh kata pencapaian bulan Mei adalah lebih baik daripada pencapaian bulan 4. Okey, jadi kat sini kita boleh nampaklah corak kedua-dua plot tadi. Tadi saya dah ajar plot titik. Yang ini pula plot batang dan daun. Okey. Jadi kat sini apa yang saya nak tunjukkan ialah ini ekstra iaitu kita akan belajar daripada plot batang daun ini kita akan belajar tentang histogram. Histogram kalau saya tahu awak semua dah belajar ni masa tingkatan 2. Jadi apa yang kita boleh nampak ialah daripada data tadi kita kumpul, nampak daripada bulan April ni, kita kumpul, nampak, kita susun data tadi, kita buatkan dia macam carta palang. Carta palang. So daripada plot batang daun ini, kita boleh ubah kepada bentuk graf histogram. Okey, boleh faham? Faham. Faham jadi itulah tadi saya rakkan data tak terkumpul iaitu awak perlu faham plot titik macam mana dan bagaimana nak plot batang dan daun. Kemudian daripada plot batang dan daun kita boleh lukis pula histogram. Ini ekstra sahajalah. Tak adalah dalam buku teks ni. Ekstra. Okey, seterusnya seterusnya kita dah masuk 8.2 muka surat 219. Okay. Jadi kita nak menentukan julat antara kuartil
Julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. So untuk apa yang kita perlu tahu ialah julat. Okay, kemudian julat antara kuartil. Kemudian awak akan belajar juga tentang variance dan sisihan piawai. Sisihan piawai. Okey, jadi kita lihat apakah yang dikatakan julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil ni, okey, sebelum tu kita nak nyatakan julat Julat ialah kalau buka buku teks muka surat 219, julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Macam tadilah, macam kita pernah jumpa tadi. Di mana kita lihat tadi, kita dah buat yang ini tadi kan. Dekat contoh satu ni. Contoh satu tadi dia suruh tanya, dia tanya tentang beza jisim. Jadi kita tolaklah jisim besar tolak jisim terkecil. Jadi dapat 32. So 32 tu ialah julat dia lah sebenarnya. Dia sebelum nak terangkan julat, awak kena bezakan kat sini. Jadi cerapan terbesar 79 tolak cerapan terkecil. So yang ini adalah julat. Kita panggil julat. Jadi kita terus masuk ke julat antara kuartil. Iaitu mestilah data dulu mestilah disusun mengikut tertib menaik. Mesti disusun ikut tertib menaik. Kalau kita susun menurun pun boleh, tapi nanti kita punya ada perbezaan. Dia nanti dia punya jawapan tu pun terbalik lah, tak silap saya, terbalik. Tapi data memang kita cantiknya kena susun menaik. Baru kita nampak daripada markah rendah, contohlah kepada markah yang tinggi. Okey, so apa yang kita nak tahu ialah kena tahu kuartil pertama Q1. Okey, iaitu nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 daripada susunan data tertib menaik itu. Okey, kuartil ketiga Q3 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 dari susunan data tertib menaik itu. Okey, julat antara kuartil ialah beza antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. So julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Okay, nanti kita akan bincangkan lebih lanjut tentang kuartil-kuartil ni. Jadi sebagai kerja awak ialah awak tolong screenshot ni yang saya present ini dan salin dalam buku matematik. Salin dalam buku awak. Sebab dia punya huraian ni tidak didetailkan dalam buku teks. Cuma ada dalam zon informasi lah. Jadi kita susun supaya awak nampak. So screenshot ni dan salin dalam buku. Maaf cikgu. Okey, seterusnya kita pergi ke contoh 5. Okey, kita terus masuk contoh 5. Buku teks muka surat 220. Muka surat 220. So tadi kita dah belajar tentang julat iaitu cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Okey, sekarang kita dah dapat data, kita dah ada data. Datanya macam ni 4, 6, 8 ni, tapi kita nak kita nak cari dia punya julat antara kuartil. Jadi pertama sekali ialah susun ikut tertib menaik. Okey, dalam buku teks tu data tidak disusun kan? Tapi kalau ikut sini macam dah susun lah. 4, 4, 6, 8, 10 dalam buku teks dia dah siap susun So senanglah kerja awak, dia dah susun. Okey, pastikan susunan ikut tertib menaik. Okey, yang kedua, tentukan median. Median ialah apa dia median? Ini dah belajar ni masa tingkatan 2. Apa itu median? Tak ingat? Ingat tak ingat? Lupa. Lupa. Median tu ialah center lah.
center. Kira macam tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Okay. Jadi kalau kat sini macam mana nak tentukan median? Okay, kita kira dulu bilangan data kita. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, jadi 11 tambah 1 bahagi 2. Sama dengan 6. Okay. Okay, kita cari. So, median berada pada kedudukan ke-6 dalam set data. So, kedudukan yang ke-6 di mana? Kita tengok kedudukan yang ke-6. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. So, 13. Okay, dia kena balance kiri dan kanan. Kalau sebelah kiri tu 5 data, sebelah kanan pun betul tak kita cek 5 data? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Betul. Jadi 13 ini adalah median. Formula dia apa? Formula dia ni, iaitu bilangan data tambah 1 bagi 2. Ini nak tahu kedudukan bukannya jawapan dia 6. Tapi kedudukan data tersebut berada data yang ke-6. Okey, boleh faham tak yang ni? Boleh. Faham Okey. Boleh. Okay, seterusnya, selepas kita dah tentukan median, kita nak tentukan kuartil pertama dan ketiga. Okey, kita berbalik pada nota tadi. Apa dia kuartil pertama? Kuartil pertama ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 dari susunan data tertib menang itu. Kedudukan 1/4 tu maksudnya, okay, data ni kan ketika kita terkumpul, kita pun pecahkan kepada 4 bahagian. Okay. Ni data ni semua ni. Data kita pecahkan pada 4 bahagian. So kuartil pertama dia berada di 1/4 daripada data tersebut. Kat sini. Ni berada. Ni kuartil pertama. Berada di suku data tersebut lah, suku. 1/4 daripada data tadi. Kalau kuartil ketiga ialah berada kedudukan 3/4. 3 suku lah. Berada kedudukan 3/4. Kalau kat sini Q1, maknanya yang ni kedudukan 3/4 dia kat sini. Ni Q3. Okay, kita tengok balik. Okay, jadi tadi kita dah susunkan data ikut tertib naik 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Lepas tu kita pun dah tentukan median. Lepas tu kita pun dah nampak balance lah 5 data kanan, 5 data sebelah kiri. Okay, jadi kita nak tentukan kedudukan kuartil 1 ialah kat mana? Okay, caranya ialah macam ni 5 sebelah kiri median tadi ni, 5 data ni tadi, kita tambahkan 1. So 5 tambah 1, 6, 6 bagi 2, 3. Jadi kedudukan Q1 ialah data yang ketiga di sebelah kiri. Q3 pula ialah data yang ketiga di sebelah kanan. So nampak data yang pertama, kedua, ketiga. Sama lah sini ataupun yang ini pun sama Q3. Tu 2, 3. So 20. Yang ini 6. Jadi Q1 ialah 6. Q3 ialah 20. Okey. Sampai sini faham tak? Faham. Faham. Faham Okey. Okey. Jadi belum menjawab lagi lah. Okey, jadi bila dia tanya apakah julat antara kuartil? Apakah julat antara kuartil? Iaitu, kita berbalik pada formula tadi. Julat antara kuartil sama dengan Q3 tolak Q1. So, Q3 ialah
Q3 tadi ialah 20. Q1 ialah 6. Jadi julat antara, saya terus buat shortcut je lah. Antara kuartil sama dengan Q3 tadi tolak Q1. Iaitu 20 tolak 6. Sama dengan 14. Dengan 14. Ada soalan? Tak. Boleh faham Boleh. Bagus tanya. Ini adalah contoh 5A. Contoh 5A. Okay, contoh 5A ni senang sebab dia senang nak tahulah, kenal pastikan. Apa-apa pun kena guna formula tadi. Bilangan data tambah 1 bagi 2. Okey. Kalau contoh 6, ini bagi data yang besar. Okey, sebelum saya masuk contoh 6, saya nak tunjuk awak contoh 5B. Contoh 5B, okey, saya tak ada share kat sini. Saya stop sharing sekejap. Kita masuk contoh 5B. Okay, buka buku teks. Muka surat 220. Okey, ni contoh 5B. Okey, ni data ni dah susun. Okey, semua dah buka buku teks? Dah. Okey, penting topik ni. Sebab tajuk ni banyak akan ditanya masa SPM. Ni tajuk bab yang popular. Dia akan banyak tanya tajuk ni. Okey. So first kali pastikan data telah disusun secara menaik. So 11, 14, 17, 19, 20 ni semua dah disusun secara menaik. Okey. Kemudian langkah kedua ialah menentukan median. So data ni tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 formulanya tadi apa? 9 tambah 1 bagi 2. 10 bagi 2 ialah 5. Jadi data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so inilah 19. Data yang kelima tu ialah median. Iaitu 19 adalah median. Okey. Dapat Okey, kemudian nak tentukan apa tadi? Nak tentukan kuartil pertama. Kalau kuartil pertama tadi, data bahagi 2. Tambah 1 bagi 2. Okey, kita tengok data dia. 1, 2, 3, 4. Okay, so nak tentukan Q1, 4 tambah 1 bagi 2. Dapat berapa? 4 tambah 1 bagi 2. 5 bagi 2 iaitu 2.5. Bermakna kedudukan dekat 2.5. Tengah-tengah ni. Sebab tu dia buat kat sini. Kedudukan data 2.5. Dia bukan 2, dia bukan 3. Dia tengah-tengah. So kat sini ialah tengah-tengah. Jadi kita tengok kat sini. Nak tahu dia ialah Q1 iaitu 14 tambah 14. Ialah nak dapatkan tengah-tengah. Kena tambahkan bagi 2 lah. So 14 bagi 2. 14 tambah 14 bagi 2. Dapat berapa? Tolong kirakan sekarang. Dapat 14. Dapat 14 juga kan? Okey, tak apa. Dapat 14. Okey, so maknanya Q1 14. Tak apa. Dapat sama tak apa. Yang penting kita ikut langkah yang betul. Okey, kemudian Q3 juga sama juga tadi iaitu kedudukan 2.5 sebelah kanan median. So sebelah kanan median ni kat sini. Kalau ada nombor, terus kita ambil nombor ni tapi kat sini tak ada. So di tengah-tengah antara 20 dengan 21. Jadi nak tahu Q3 ialah 20 tambah 21 bagi 2.
Okey, tolong saya kirakan. 20 tambah 21 bagi 2 dapat berapa? 20,5. 20.5. Okey, so ketiga ialah 20.5. 20.5. Jadi, apa yang perlu buat ialah nak tentukan jolak antara kuartil, tolakkan. Q3 tadi 20.5 tolak dengan Q1, 14. So kita dapat 6.5. Okay, ini melibatkan data yang yang genap lah, data yang genap sebelah sini. Okey, ada soalan? Tak. Boleh faham ya? Boleh. Faham. Okey. Jadi yang C saya tak terangkan sebab ini pun sama, konsepnya sama aja walaupun dia pecahan. Dia pun pecahan, jadi dia punya pecahan pun akan bertambah lah titik perpuluhan so sama aja konsep dia. Yang penting faham konsep. Okey. Berbalik semula kepada my view board tadi. Okay, saya akan habiskan sehingga contoh 6. Okey. Contoh 6 muka surat 221. Tentukan jumlah antara kuartil bagi jadual kekerapan tersebut. Kenapa ada jadual kekerapan? Sebab data dia banyak, besar. Kalau data 1 hingga 20 ke tak apa, kita boleh buat plot titik tak perlu jadual kekerapan Tapi kalau yang ni dia melibatkan data yang besar. Jadi apa yang kita perlu buat, kita tahu formula jumlah antara kuartil. Okay, tolong saya sebutkan formula tadi, jumlah antara kuartil. Apa formula dia? Apa formula tadi, jumlah antara kuartil? Besar tolak kecil. Q berapa? 3. Tolak. Pandai. Q3 tolak Q1. Okey, tadi data tu awak susun secara menaik. Betul tak? Okey, tapi kalau yang dalam jadual ni macam mana kita nak susun? Takkan kita nak buat 2 ni 3 kali. 3 ni ada 5 kali. 4 ada 6, 4 kali. Jadi apa kita perlu buat ialah kita kena tambah lagi jadual iaitu kekerapan longgokan. Tapi konsep sama je. Kena cari Q3, kena cari Q1. Tapi macam mana cara kita kena tambahkan jadual kekerapan longgokan. Apa yang dikatakan kekerapan longgokan ialah cuba awak tengok pada zon informasi muka surat 221. Kekerapan longgokan bagi suatu data ditentukan dengan menambahkan kekerapannya dan semua kekerapan data sebelumnya. Jadi kena tambah kekerapan dia dan kekerapan sebelumnya. Okey, so kita start dekat 3. So bilangan murid ni adalah kekerapan lah. Okay, so kita start dekat 3. Kemudian yang seterusnya ni 5 kan, kekerapan 5. Jadi 5 ni dia tak boleh turunkan 5. 5 ni kena tambah dengan 3. Kena tambah dengan data sebelum dia. Maksudnya 5 ni kena tambah dengan 3. So 5 tambah 3 akan dapatlah 8. Okey. Boleh faham tak? Faham. 6. Boleh. Boleh Okey, 6 tak boleh turun 6. Dia kena tambah dengan 8. Data sebelum dia. So 6 tambah 8. Dapatlah 14. Okey, saya saja buat anak panah ni. Tapi kalau dalam periksa, janganlah kita buat anak panah ni. Kita dah terus tulis jawapan je. Okey, kemudian 8 tambah 14. Okey, tambah 14 dapat 22. 12 tambah 22. Akan dapat berapa? 34. 34. Okey. Kemudian 7 tambah 34
41. Okay. 3 tambah 41 akan jadi 44. Tu dia. Itulah dia kekerapan longgokan. Kalau markah macam ni satu markah ni. Kalau awak betul kira awak akan dapat 1 markah. Okey, so sekarang apa yang kita kena cari, sebab kita tadi soalan tanya jumlah antara kuartil ya. So awak kena cari Q1. Q1 ialah cerapan ke 1/4. Okey, berbalik pada nota tadi. Kita tengok nota tadi. Sebab bukan apa, takut nanti awak tak ingat iaitu cerapan yang ke 1/4. Dia. Cursor ni dia dah lari dah. Dia tak boleh. Dia dah lari. Dia tak apa. Di sini. Ni tadi, ni dia. Okey, nampak kuartil tadi ialah kedudukan 1/4 daripada susunan data tadi. Kuartil ketiga pula kedudukan 3/4 daripada susunan data tadi. Jadi macam mana kita nak tentukan kedudukan 1/4? Jadi awak kena kira lah. Kena kira macam mana nak tahu kedudukan 1/4 tu. Kena kira. So kat sini kita tulis ni kedudukan 1 hingga 3. Sebab 3 kan? Data 3 jadi start dari 1 hingga 3. Okey, lepas 1 hingga 3, 4 hingga berapa? 8. 4 hingga 8. Okey. Ni 9 hingga 14. Okey, yang ni pula 15 hingga 22. Okey, yang ni seterusnya 23 hingga 34. 35 hingga 41. Okey, last sekali 42 hingga 44. Jadi 44 ni lah ni. Ni yang terakhir tadi. Bilangan data jadi, jumlah data. 44 ialah jumlah data. Okey. Jadi Q1 ialah 1/4 darab 44. Ini baru nak tentukan kedudukan bukan jawapan lagi. So 1/4 darab 44 dapat berapa? 11. Bermakna data yang ke-11. Data yang ke-11 ialah dia terletak antara 9 hingga 14. Betul tak? Ni dia. Ni data yang ke-11. Berada di 9 hingga 14. Okey. Data ke-11. Jadi jawapan dia bukan 14. Jawapan dia yang ini. Skor ni. Data ke-11 ini berada dekat skor yang skor 4 ni. Skor 4 ni. So Q1 jawapannya bukan 11 tetapi jawapan dia ialah 4. 4. Okey, sampai sini faham tak? Faham. Okay, bagus, Tania. Okey, seterusnya Q3. Q3 ialah 3/4 darab 44. Tadi saya dah sebut tadi kan, Q3 ialah kedudukan ke 3/4 daripada jumlah data tadi. So 3/4 darab 44 dapat berapa? 33. Okay, so bukan jawapan 33 tetapi data yang ke 33. So kita check, dekat sini. Iaitu dekat 23 hingga 34, so 33 kat sini. Jadi kita punya data dia ialah 6. Jawapannya 6. So Q3 tadi ialah 6. Oleh itu, julat antara kuartil ialah apa? 6. Tolak 4. 4. Okey, bagus. Dapat berapa? 2. So 6 tolak 4 sama dengan 2. So jawapannya adalah 2. Okey.
Ada soalan? Boleh faham? Faham. Boleh. Boleh? Okey, jadi kita buat rumusan hari ni. So yang pertama ialah awak dah belajar tentang plot titik. Kan? Kita dah belajar plot titik. Okey. Ya. Bagi data yang tak terkumpul. Ni plot titik. Tapi kalau data yang kecil, cantiklah plot titik tu. Tapi kalau datanya besar, serakannya jadi besar. Tak cantik lah. Banyak kerja kena buat Okey, kemudian kita pun buat juga tadi iaitu plot apa tadi? Batang dan daun. Batang dan daun. Batang dan daun. Daripada plot batang dan daun tu kita transfer kepada graf histogram. Ini tak adalah diterangkan, cuma kita nak tunjukkanlah data tadi boleh dipindahkan kepada bentuk graf. Okey, lepas tu kita belajar juga julat antara kuartil. Julat first, julat tadi saya tunjukkan sini julat. Julat iaitu cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Okey, julat antara kuartil. Variance dengan sistem piawai belum masuk lagi hari ni. Okey, seterusnya kita dah dia diberi contohlah data macam mana data ini bentuk data yang yang disusun macam ni lah, yang apa maksudnya data satu per satu. Ini tak banyak. Data yang tak banyak ni kita boleh buat ikut step yang saya dah tunjuk tadi ni. Okey. Kemudian ini bentuk yang pertama. Data yang disusun bersederak macam tu. Satu lagi ialah sekiranya data dalam bentuk jadual. Kalau dalam bentuk jadual, macam mana nak cari julat antara kuartil, awak kenalah buat dulu kekerapan longgokan. Lepas tu awak kena cari kuartil satu ialah dengan mencari 1/4 kedudukan 1/4 daripada data tersebut. Q3 pula ialah 3/4 daripada jumlah data tersebut. Kemudian kita dah tahu mana data yang kita dah kenal pasti data yang mana. So kita boleh tolakkan So 6 tolak 4 tadi dapat 2. Okay, itu saja untuk hari ni. Okey, ada soalan? Tak. Tak ada. Okay, alhamdulillah, bagus Tania. Okay.